berjumpa lagi kita di channel Cikgunya AC. Baik, kali ini Cikgu akan bawakan sejarah tingkatan 4, tajuk terakhir di dalam bab 2 iaitu 2.8 kesan perkembangan nasionalisme. Di dalam tajuk ini kita akan lihat 3 subtajuk iaitu kesan dari aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Mari kita lihat yang pertama, kesan dari segi politik. Yang pertama adalah peluang pekerjaan. Gesaan daripada golongan intelektual berpendidikan Inggeris dan juga KMS telah berjaya meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran British. Ini dapat dilihat dalam bilangan orang Melayu yang berkhidmat dalam Malaya Civil Service ataupun singkatannya MCS, iaitu pada tahun 1930 terdapat 7 orang Melayu yang berkhidmat dalam MCS. Namun demikian, pada 1937 bilangan ini meningkat menjadi 20 orang. Yang kedua adalah dasar desentralisasi yang diperkenalkan oleh pihak British dalam mengembalikan kuasa Sultan, Presiden dan juga Majlis Mesyuarat Negeri akibat daripada penubuhan negeri-negeri Melayu Bersekutu pada 1896. Orang Melayu menyuarakan kepentingan di dalam persatuan dan membincangkan soal politik dan kemudian menemukan persatuan di negeri masing-masing secara berperingkat. Yang ketiga adalah kelab bacaan dan pasukan drama bagi tujuan masyarakat Cina di negara ini dapat membaca berita apa yang berlaku di negara Cina. Nasionalisme yang berlaku di negara Cina menyebabkan golongan revolusi memberikan lebih perhatian kepada masyarakat Cina di negara ini. Kemudian, sekolah Cina ditubuhkan lebih banyak sekitar 1921, di mana sekolah-sekolah ini menggunakan bahasa Mandarin bagi tujuan sebagai bahasa pengantar dan menggantikan dengan dialek lain. Yang keempat adalah wujudnya golongan the straight born people. Masyarakat India yang lahir di tanah Melayu sekitar 1930-an dan 1950-an, mereka membentuk identiti mereka tersendiri dan mereka lebih mementingkan aspek perpaduan serta mula melihat perkembangan politik tanah Melayu. Yang kelima adalah sekatan British. British lebih berhati-hati dengan perkembangan nasionalisme di tanah Melayu. Tokoh seperti Ibrahim Haji Yaakob, Ishaq Haji Muhammad, Ahmad Bostamam telah ditangkap dan dipenjarakan di Singapura pada 1941 dan telah dibebaskan semasa pemerintahan Jepun pada 1942. Kesan yang kedua adalah dari segi aspek ekonomi, iaitu wujudnya persatuan kebajikan. Gesaan kaum muda dalam memajukan diri dari segi pendidikan dan ekonomi telah berjaya membangkitkan semangat untuk berniaga. Antara persatuan kebajikan adalah Al-Jamiah Al-Khairiyah di Singapura berjaya membangkitkan semangat berniaga dan kemudian menulis rencana informasi bagi tujuan kepentingan kemajuan. Kesan ekonomi kedua adalah taraf hidup. British menekankan pendidikan peringkat rendah pada awal abad ke-20 dan ini menyukarkan usaha bagi meningkatkan taraf hidup. Zaaba kerap membangkitkan isu ini semasa di SITC bagi tujuan memberikan kesedaran kepada guru pelatih tentang kepentingan pendidikan tinggi dan juga kurikulum bahasa Inggeris. Kesan ekonomi yang ketiga adalah dari segi dana.
akhbar berbahasa Inggeris, The Malay Mail dan juga The Malaya Tribune berusaha mengasaskan dana bagi tujuan membantu orang Melayu dalam melanjutkan pelajaran di luar negara. Dan ini disokong oleh Persekutuan Guru-Guru Melayu Selangor dan juga Persatuan Negeri. Pelajar Melayu yang berjaya melanjutkan pelajaran keluar antaranya adalah Tunku Abdul Rahman, Tunku Yaakob, Muhammad Zain Arifin. Kesan perkembangan nasionalisme yang ketiga adalah dari segi aspek sosial. Yang pertama adalah peluang pendidikan. Disuarakan melalui akhbar, majalah, persatuan bagi tujuan memberikan kesedaran tinggi untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu, dan ini mendorong menulis dan menerajui majalah sendiri. Yang kedua adalah lepasan SITC. Lepasan ini meningkat daripada 58 orang pada Mac 1924 kepada 141 orang pada September 1940. Dan mereka ini berkhidmat sebagai guru bagi tujuan membantu tingkatkan taraf pendidikan. Guru Wanita Johor Bahru telah menerbitkan majalah Bulan Melayu pada 1930. Di dalamnya merupakan berita tentang kemajuan pendidikan wanita dan ini tersebar ke serata tanah Melayu dan Indonesia. Antara penggerak majalah Bulan Melayu adalah Ibu Zain. Beliau kerap mengingatkan wanita tentang kepentingan ilmu dan mengangkat martabat wanita. Yang ketiga adalah Masyarakat India dan Ceylon yang merupakan persatuan bagi tujuan menjaga kebajikan. Antaranya adalah E.E.C. Turai Singham yang merupakan Presiden Malaya Tribal Estate Owner Association yang berjaya membantu meningkatkan perusahaan getah semasa kemelesetan ekonomi. Yang keempat adalah masyarakat Cina. Mereka ini meminta British agar melibatkan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Antaranya adalah Tan Cheng Lock yang menganggotai Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat ataupun SSLC dan menuntut British agar menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk belajar. Sebagai rumusan, nasionalisme merupakan satu perasaan cinta akan negara dan ingin membebaskan diri daripada penjajah. Perkembangan yang berlaku di negara-negara Barat dan Asia telah mempengaruhi nasionalisme di negara kita. Nasionalis yang berpendidikan agama Inggeris dan Melayu ini akhirnya telah berjaya menggunakan pelbagai medium bagi tujuan mengubah corak hidup dan membawa kesan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Baik, cikgu rasa setakat ini saja perkongsian video kita pada kali ini. Semoga video ini dapat membantu anda dalam membuat ulang kaji. Nantikan video cikgu yang seterusnya. Sampai jumpa lagi. Bye.